Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita limpahan rahmat dan juga berkat dengan sebab kita berada dalam majlis yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan menyambung syarahan daripada kitab Talbis Iblis yang diringkaskan ataupun yang disyarah oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, yang mana sebelum ni kita masih lagi berada pada bab yang ke-11. Bab sebelah ni muka surat 78, kalau siapa-siapa yang ada buku lah, di bawah tajuk Al-Iqtisadu Fis Sunnah ataupun bersederhana dalam mengamalkan sunnah, yang mana Dr. Zaharuddin dia petik daripada kitab Talbis Iblis ni apa yang disebut oleh Ibnu Jauzi, iaitu Ibnu Jauzi telah ambil dan nukil satu kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita tengok kata-kata tu disebut pada muka surat 78. An Abdillahi qala, daripada Abdullah telah berkata. Abdullah situ ialah Abdullah bin Mas'ud. Al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Bersederhana dalam melakukan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Al-ijtihad situ maksudnya bersungguh-sungguh. Dia bukan ijtihad yang macam kita belajar fiqh ataupun usul fiqh tu. Ijtihad para ulama, bukan. Ijtihad sini maksudnya bersungguh-sungguh. Dan kita dah bahas sebelum ni perbahasan yang disampaikan oleh Dr. Zaharuddin. Dia sebut tentang pembahagian dua perkara dalam bab sunnah ni. Apa lawan bagi sunnah? Ianya ialah bid'ah. Sebab tu kalau kita tengok, kita kena jelas dulu benda ni. Bila mana kita sebut sunnah, lawannya ialah bid'ah. Bila mana kita sebut tauhid, lawannya ialah syirik. Dan bila mana kita sebut dunia, lawannya ialah akhirat. Jadi kena jelas lawan kepada setiap perkataan ni supaya kita nampak apa yang sepatutnya kita kena amal dan apa yang sepatutnya kita kena tinggal ataupun jauhkan. Jadi dia bawa kepada kita satu hadis, yang mana hadis tu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam muka surat yang ke-79 tu dia bawa satu hadis. Hadis yang terkenal. Nabi sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan satu sunnah dalam Islam, yang mana sunnah itu sunnah yang baik, maka ia mendapat pahalanya. Dan ia akan mendapat pahala jika mana dia buat tu orang pun tengok, lalu orang ikut, dia pun dapat pahala macam dia buat. Kemudian yang menariknya, hadis Nabi sebut, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Sesiapa yang melakukan dalam Islam ni sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha, maka baginya juga mendapat dosa.
Jadi Nabi guna perkataan sunnatan hasanah dan juga sunnatan sayyi'ah. Sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Hadis ni selalu menjadi pertikaian di kalangan para ulama ataupun di kalangan orang Islam umumnya. Maknanya golongan yang pro mengatakan sunnah itu cuma satu, tidak ada sunnah hasanah, dan ada golongan yang juga pro mengatakan sunnah itu, bid'ah itu ada dua, iaitu bid'ah hasanah dan juga bid'ah mahmudah. Antara hujah yang digunakan ialah hujah daripada hadis ni. Tapi kita dah bahas perkataan sunnah dalam hadis riwayat Muslim ni, ia bukanlah sunnah yang bermaksud sunnah tasyri'i yang diertikan oleh para ulama fiqh ataupun para ulama hadis. Tapi ianya ialah perkataan umum. Sunnah itu maksudnya ialah perbuatan yang ada asas, pernah orang buat, pernah orang tunjukkan, maka itu dipanggil sunnah secara umumnya. Jadi perkataan itu ialah perkataan dari segi bahasa. Kita pun sebelum ni dah bahas tentang sunnah tasyri'i dan juga sunnah ghairu tasyri'i. Muka surat 83 perbahasan tu. Apa maksud sunnah tasyri'i? Iaitu sunnah yang berbentuk ucapan atau tindakan Nabi yang menjadi syariat kepada umatnya. Itu panggil sunnah tasyri'i. Contoh, solat berjamaah. Ini ialah sunnah tasyri'i. Dan juga amal-amal ibadat lain, zikir, wirid dan segala semua tu, itu dipanggil sebagai sunnah tasyri'i. Yang mana sunnah tasyri'i itu boleh jadi sunnah tu hukum dia wajib, boleh jadi sunnah tu hukum dia sunat, ataupun mandub dan macam-macam lah pembahagian oleh para ulama. Kemudian yang kedua yang dibahaskan dalam muka surat 83 ni, sunnah ghairu tasyri'i. Sunnah ghairu tasyri'i ni ialah sunnah yang Nabi lakukan dengan sebab Nabi itu berbangsakan dengan bangsa sekian, ataupun Nabi itu berjantina dengan jantina sekian, menyebabkan kebiasaan orang bangsa tu ataupun orang jantina tu dia akan buat benda tu. Contoh Nabi bangsa Arab, pakaian Nabi menyerupai budaya bangsa Arab, itu kita panggil sunnah ghairu tasyri'i. Apa yang Nabi makan, yang Nabi tak sebut fadilatnya, cuma Nabi makan dengan sebab itulah makanan umum masyarakat pada waktu itu. Contohnya Nabi suka makan kambing, dan kambing tu peha, Nabi suka makan. Nabi tak sebut fadilat. Siapa makan peha masuk syurga dulu, siapa makan tengkok kambing kemudian sikit masuk, Nabi tak sebut. Fadilat secara hukum tu Nabi tak sebut. Okay. Sebab Nabi makan, sebab Nabi suka. Alasannya apa? Nabi suka. Kalau kita tak makan peha, adakah kita kurang pahala sunnah ataupun kita tidak disebut sebagai itba'un Nabi? Tak mengapa pun. Cuma berkaitan dengan ibadah ataupun pengamalan, itu yang disebut sebagai sunnah tasyri'i. Okay. Dan malam ni kita nak bahas muka surat 88. Bagi yang ada buku boleh tengok muka surat 88. Perbahasan yang tak akan selesai lah saya kira, sebab penulis pun dah sebut. Perbahasan ni mana-mana orang sebut zaman ni pun tak selesai. Sebutlah lembut mana pun, apatah lagi sebutlah keadaan yang agak tegas, lagilah orang marah. Iaitu perbahasan tentang bid'ah. Okay. Sekarang ni kita nak bahas bid'ah yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Bukan bid'ah yang berbentuk sentimen, tapi berbentuk perbahasan. Kita tengok muka surat 88. Okay. Bid'ah, apa pula erti bid'ah? Ini persoalan yang besar dan tidak pernah luntur dek zaman. Ia sudah didebat dan dilumatkan perbincangannya sejak lebih dari 1000 tahun dalam kalangan ulama pada pelbagai zaman. Namun ia masih gagal mencapai kesepakatan. Okay, maknanya dia dah sebut terang situ. Sejak 1000 tahun lagi isu bid'ah ni tak selesai. Apatah lagi kita nak bercakap malam ni lalu kita nak anggap benda ni selesai. Sukar. Benda tu agak sukar. Okay. Mungkin kita boleh sepakat dalam masjid ni. Yang tengok live belum tentu sepakat lagi. Mungkin dia orang duk bertendang bertumbuk dah. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ini satu kalimah yang menyebabkan berlaku banyak silap faham dalam masyarakat ataupun dalam kalangan orang Islam umumnya. Di samping itu, boleh dianggap sebagai keluasan dalam hal ijtihad. Ia juga turut diambil peluang oleh iblis dan syaitan bagi menyuntik kebencian sesama Muslim, mukmin dan orang-orang saleh. Nak sebut pada kita apa? Bid'ah ni
ialah satu benda yang syaitan manfaatkan. Kalau kita buka Talbis Iblis yang Ibnu Jauzi tulis, dia tak detailkan isu ni. Dia cuma sebut tentang al-iqtisadu fi sunnah sahaja. Dia cuma sebut tentang bersederhanalah dalam melakukan sunnah. Kita pun tak diajar kita buat sunnah bersungguh-sungguh sampai kita letih. Sebab tu kalau kita baca kitab Riyadhus Salihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia ada satu bab al-iqtisadu fil ibadah, bab bersederhana dalam melakukan ibadat. Lalu dia bawa contoh hadis daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Yang mana Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia ialah seorang sahabat yang memang apa saja amal baik dia nak buat, dia kira nak buat, sehingga boleh tengok daripada perbuatan dia tu kadang-kadang melampau. Sebab tu kalau kita tengok Imam An-Nawawi, dia datangkan hadis tentang bagaimana Amr bin Al-As telah ditegur oleh Nabi supaya bersederhana, perlahan sikit dalam buat ibadah. Jangan buat sampai makan diri, sampai letih, tak rehat tubuh badan, sampai ada hak-hak yang dinafikan atas alasan nak beramal ibadat ataupun nak ikut sunnah. Sebab tu kalau kita tengok Amr bin Al-As, ayah kepada Abdullah bin Amr ni, dia menerima rungutan daripada menantu dia, isteri pada Abdullah bin Amr bin Al-As. Isteri dia kata, malam pertama aku kahwin dengan Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia tanya aku satu soalan. Dia kata pada aku, izinkan untuk aku mendirikan malam pada malam ni. Maknanya tak nak bersama dengan isteri sampai ke subuh, dia solat malam. Malam pertama ni, cerita malam pertama. Dahsyat ah. Tak rasa apa. Lepas tu siang dia tanya, dia beritahu pada isteri dia, hari ni aku nak berpuasa, izinkan aku berpuasa. Dia puasa. Walaupun isteri dia macam nak buat makan lah ke dia, dah hari pertama jadi isteri ni. Okay. Dan benda tu berlangsung hampir seminggu untuk peringkat awal perkahwinan. Tuan-tuan boleh bayang, seminggu tiap-tiap malam kawan tu bangun malam. Tak ada tanda-tanda pun nak bersama, tak ada. Esok siang hari dia puasa. Sehinggalah menantu ni mengadu pada ayah, tolong nasihat sikit anak lelaki ni, rajin sangat, warak sangat ni, lain macam warak dia. Malam semayang baca Quran. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ni, boleh katakan setiap hari lah dia puasa, melainkan hari-hari yang dilarang untuk puasa dia tak puasa. Dia bangun malam pun, dia hidupkan malam, bermula lepas isyak sampai rapat ke subuh, setiap hari sebelum kahwin pun. Dan dia baca Quran satu hari khatam habis. Itu amalan dia zaman bujang. Dia kahwin, dia nak buat macam tu. Lalu ayah dia pun dapat aduan daripada menantu. Ayah dia tak reti nak tegur lagu mana. Ayah dia beritahu pada Nabi, minta Nabi tolong tegur. Maka Nabi pun panggil Abdullah bin Amr bin Al-As ni. Kenapa sakan sangat buat ibadah ni sampai ada hak-hak yang ternafi? Maka kata Nabi, kalau kamu nak bangun malam, bangunlah. Tapi eloknya kamu bangun 1/3 akhir malam. Jangan hidupkan malam daripada awal malam. Dekat-dekat nak subuh, waktu sahur, baru bangun malam. Dia jawab pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tak padang. 1/3 akhir tak padang. Nabi kata kalau nak bangun malam juga, 2/3 malam. Jangan ambil lebih pada tu. Fa inna alaika nafsika haqqun, sesungguhnya atas diri kamu pun ada hak. Wali zaujika haqqun, dan ke atas isteri kamu pun ada hak. Wali ahlika haqqun, atas keluarga kamu pun ada hak. Tak boleh lebih pada tu. Okay, jadi dia terima. Hidupkan malam bermula 2/3 malam, maknanya sekitar pukul 3 ataupun pukul 2 macam tu sampai ke subuh. Okay. Lepas tu Nabi beritahu pada dia kalau nak puasa, puasa hari-hari putih sahaja. Hari 13, 14, 15 puasa. Dia kata pada Nabi, tak cukup ya Rasulullah. Puasa hari putih tak cukup. Sebulan 3 hari je puasa sunat, tak padan. Nabi kata puasa Isnin, Khamis dan hari putih. Dia kata lagi tak padan. Tak padan lagi.
Nabi kata pada dia, kalau kamu nak puasa, puasalah seperti mana puasa Daud. Sehari kamu puasa, sehari tak puasa. Dia ambil yang tu. Tinggilah dia ambil tu, option yang dia ambil tu tinggi. Kemudian Nabi tegur dia dalam bab baca Quran. Nabi kata kalau nak baca Quran sebulan sekali khatam cukup. Dia kata tak padan sebulan sekali khatam. Nabi kata 2 minggu sekali khatam. Kullu jum'ataini khatmatun wahidah. Setiap kali 2 kali Jumaat maka kamu khatam sekali. Dia kata pada Nabi tak ada. Tak ada. Nabi kata seminggu sekali khatam dan tak perlu minta lebih daripada tu. Tak ada. Dia ambil perjanjian tu dengan Nabi dan dia nak amal sampai dia mati. Bila mana Nabi wafat, usia dia pun dah meningkat 60 ke atas, dia mengadu pada anak dan isteri dia. Dia kata kalau dulu ambil excuse yang Nabi bagi ringan sikit, ni dah berjanji dengan Nabi kena buat sampai mati, letih dah rasa ni, tak larat dah nak buat. Bangun 2/3 malam, tiap-tiap malam, sehari puasa, sehari tak puasa sampai ke mati, baca Quran seminggu sekali khatam. Dahsyat ah. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi pun larang orang tu bila mana dia melampau, Nabi larang. Bukanlah hidup kita ni kita buat amal ibadat semata-mata, kita baca Quran, zikir semata-mata. Bahkan amal ibadat itu luas. Bersama dengan isteri, duduk dengan anak-anak apa semua, bermasyarakat, bermuamalah dengan orang, ini semua ibadah. Nabi nak ajar pada kita, Islam itu tidak mengongkong. Tapi Islam itu memberikan pada kita pertengahan. Maknanya berikan pada kita, taklah tinggal semua, tak juga kita buat semua sehingga kita rasa letih. Tak. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, dalam bab tu saja yang dibahas dalam kitab Talbih Iblis tu, ataupun dalam kitab Riyadhus Salihin, dia sebut bahagian tu. Untuk bahagian bid'ah dia tak sebut. Tak sebut terperinci. Sebut juga tapi tak terperinci. Dalam buku kita ni, yang Dr. Zaharuddin ni dia sebut terperinci. Kita tengok muka surat yang ke-89 tu, perenggan kedua dia sebut, tidak kurang contoh-contoh yang berlaku pada zaman silam, sama ada daripada kalangan pengikut ataupun ulama besar yang bertelagah dalam dan bermusuhan sehingga mendorong pembunuhan dalam kalangan pengikut masing-masing. Ini amat disukai oleh iblis. Maknanya dalam isu bid'ah ni, sehingga boleh jadi perang, tumpah darah kerana isu ni. Justru itu, syarah dan tahqiq saya pastinya tidak akan mampu meredakan perdebatan dan pertikaian yang sudah sekian lama menyala ini. Ke surat 80-90, cuma saya berharap bagi menunaikan amanah ilmu dalam menghurai ringkas topik ini, saya perlu membawakan beberapa ijtihad kumpulan ulama silam dalam mendefinisikan bid'ah. Jadi dia nak sebut pada kita satu persatu ni. Kita tengok muka surat 90 tu, dia sebut apa? Ringkasnya terdapat 2 pendekatan dalam mendefinisikannya, iaitu daripada kalangan ulama Hanabilah dan juga yang lainnya, ataupun boleh juga saya mudahkan dengan menyatakan kumpulan pertama. Kumpulan pertama ni macam mana pendirian dia dengan bid'ah? Menerima wujudnya klasifikasi bid'ah pada istilah syarak kepada yang baik, yakni bid'ah hasanah, dan yang buruk, yakni bid'ah sayyi'ah. Maknanya kumpulan pertama terima bid'ah ada 2 bahagian, hasanah ataupun mahmudah, sayyi'ah ataupun dalalah. Ini 2 bahagian. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua pula kata bid'ah pada istilah syarak semuanya adalah sesat, manakala yang wujud klasifikasi kepada yang baik dan buruk hanyalah bid'ah pada sudut bahasa. Kumpulan kedua kata bid'ah kalau sebut dari segi bahasa, maka boleh kata bid'ah tu baik ataupun bid'ah tu sesat. Tapi kalau bid'ah dari segi syarak, Nabi nak sebut dari segi bab ibadah, maka tidak ada yang namanya istilah bid'ah hasanah, melainkan bid'ah tu sesat semua. Jadi itu pendirian 2 kelompok ulama lah. Pendirian 2 kelompok ulama yang jadi pertelagahan hari ni, isu ni yang orang tak faham, orang jadi terkalih jauh sangat kerana isu ni. Selain daripada itu, pendefinisian di atas boleh dilihat pada contoh di bawah. Ini contoh yang dia bawa, saya tak nak baca satu persatu. Dia bawa daripada Imam Asy-Syafi'i, lepas tu dia bawa daripada Al-Imam Izzuddin Abdus Salam As-Sulami, muka surat 91 tu agak panjang lah. Kemudian dia bawa muka surat 92 bid'ah dari sisi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang dia sebut. Yang saya nak ambil ni hanyalah pada muka surat 95. Kita boleh tengok muka surat 95 tu.
bid'ah di sisi Al-Imam Asy-Syatibi. Ini ta'rif bid'ah yang paling kemah dan terbaik lah. Boleh kata hampir tepat. Nak kata tepat 100%, mungkin ada kekurangannya sikit, tapi dia hampir memenuhi apa yang Nabi maksudkan kalau Nabi sebut tentang bid'ah dalam hadis. Okay. Kita tengok muka surat 15 apa yang dia sebut situ. Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Bid'ah itu adalah satu jalan yang direka dalam urusan keagamaan. Tudahi syar'iyyah, yang kelihatan seperti syar'i, yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang mana disasarkan dengan bid'ah tersebut, iaitu jalan baru itu dilaksanakan bagi mencapai objektif dari jalan yang benar-benar syar'i. Yuqsadu bittariqati syar'iyyah. Maksudnya apa sini? Nak beritahu kepada kita, bid'ah ni ialah satu amalan yang dibuat dalam agama. Itu dulu kena garis. Kena garis bagi clear. Satu amalan yang dibuat dalam agama sahaja. Direka dalam agama. Dalam bab dunia nak reka apa, rekalah. Orang tetap akan panggil bid'ah. Arab tetap akan panggil bid'ah. Sebab tu orang yang kreatif, orang Arab akan panggil mubdi'. Mubdi' ni maksudnya orang yang kreatif. Orang yang berinovasi. Tapi kalau orang yang buat bid'ah, yang ratik kuat, yang semayang reka tambah banyak, Arab akan panggil mubtadi'. Itu beza. Mubtadi' dengan mubdi' dua benda yang beza. Okay. Jadi dalam ta'rif ni dia sebut jalan yang direka dalam agama, tujuan dia nak bagi sama dengan syariat. Tudahi syar'iyyah maksudnya nak bagi sama dengan syariat. Exactly sama. Maknanya contoh kita semayang maghrib tadi, apa perintah dia dalam Quran? Quran suruh, Nabi suruh, sebab dia semayang 5 waktu. Ni ada amalan orang nak buat ni, dia nak menyerupai dengan benda tu juga. Nak bagi sama. Maknanya nak sebut dari segi fadilatnya, balasan dosa, pahalanya, nak sebut macam bagi sama. Okey. Yuqsadu bisuluk. Ni yang paling penting. Tujuan buat bid'ah ataupun reka benda ni, tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan untuk menjauhkan diri ataupun isi masa lapang. Tak ada. Tujuan dia lah nak bagi dekat. Sebab tu kalau kita tengok, ulama hadis sangat menentang hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu yang sebut dalam hadis palsu ni kelebihan-kelebihan tertentu. Contoh hadis palsu baca surah sekian, kelebihannya sekian. Dan memang dalam bab fadilat Quran ni banyak hadis palsu. Fadilat baca ayat sekian ataupun surah sekian. Dan kalau kita tengok Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama hadis yang lain, mereka ni sempat bertemu dengan yang duk buat hadis palsu tentang fadilat ni. Nama dia Nuh Al-Jami'. Nama dia. Orang tanya dia, sebab apa suka buat hadis palsu tentang fadilat ni? Fadilat baca surah Fatihah sekian. Fadilat baca surah Waqiah jadi kaya. Itu datang daripada dia. Dia jawab dengan spontan depan ulama hadis. Ramailah, bukan seorang dua ulama hadis yang dia jumpa. Dia kata, sebab aku tengok orang zaman aku ni malas baca Quran, jadi aku reka hadis. Nak bagi orang rajin baca Quran. Maksud dia bagus lah, nak suruh orang rajin baca Quran. Tapi implikasi ataupun kesan daripada dia buat tu, orang baca Quran kerana nakkan fadilat yang dia reka tu. Orang tidak lagi baca Quran dengan dalil umum ataupun dengan hadis-hadis sahih yang lain Nabi sebut. Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Nabi tak sebut bacalah surah ni ataupun ayat ni, Nabi tak sebut. Adalah setengah-setengah ayat yang Nabi sebut. Contoh tentang fadilat surah Al-Mulk, ada Nabi sebut. Itulah satu surah yang banyak sikit hadis sahih cerita tentang fadilat dia, surah Al-Mulk. Surah lain tak ada. Bukan kata tak ada, maknanya fadilat dia umum je. Antara yang ada hadis sahih ialah fadilat baca surah Baqarah dan juga surah Ali Imran. Nabi kata dalam hadis, siapa yang baca surah Baqarah dan Ali Imran, kedua-dua surah ni akan menjadi ghayayatan au ghamamatan. Dalam hadis sebut ghayayatan ataupun ghamamatan ni maksudnya apa? Naungan di hari kiamat nanti. Bila mana kita berdiri di padang mahsyar, panah, orang yang baca dua surah ni akan membentuk awan, sebahagian riwayat sebut. Sebahagian riwayat kata akan membentuk kawanan burung yang ramai sehingga menyebabkan teduh.
Jadi orang yang baca surah tu dia akan dapat naungan tu. Fadilat tu datang pada hadis yang sahih. Kemudian Nabi kata dalam hadis tu, walan yastati'ul batalah. Siapa yang baca dua surah ni, dia tak akan dapat dimusnahkan oleh mana-mana sihir ataupun ahli sihir, tak akan dapat musnah. Tapi bila mana sebut fadilat surah Baqarah, semua tepuk dahi lah. Panjang surah tu, 286 ayat, tambah Ali Imran 486 ayat. Jadi orang jadi macam, kenapa surah yang panjang bagi fadilat surah pendek sikit? Jadi Nuh Al-Jami' ni dia buat fadilat surah pendek, antaranya Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ni orang Melayu kita ni ramai duk beramal dengan surah Waqi'ah ni sebab percaya nak kaya. Fadilat dia ialah orang tu akan diberikan limpahan harta. Itu fadilat dia. Antara kitab yang duk bercakap tentang fadilat ni, yang orang Melayu kita duk pakai dulu, kitab nama dia Majmu' Syarif. Majmu' Syarif ni orang kita buat macam wirid letak dalam beg. Kalau orang perempuan letak dalam handbag dia. Majmu' Syarif ni duk jual tepi-tepi jalan. Pakistan yang lama duk Malaysia duk jual buku-buku doa apa semua tu. Itu kitab Majmu' Syarif. Okay. Dalam tu dia banyak hadis-hadis yang palsu lah, ataupun hadis-hadis yang tak betul. Antaranya fadilat selawat tafrijiyah, menyamai pahala sekian nabi dan sekian nabi. Ini semua datang daripada kitab tu. Okay. Nak sebut pada kita, ini yang disebut sebagai bid'ah. Sebab dia telah mereka fadilat, dan pihak yang nak beri fadilat tak sebut pun benda tu, sama ada nabi ataupun Tuhan. Itu benda kita kena tahu. Bukan masalah nak sebut tu. Sebab tu kalau orang tanya, salah ke nak sebut la ilaha illallah? Tak salah pun, sebab dalilnya umum. Tapi bila mana ada orang dia sebut dengan bilangan tertentu, dan dia percaya dengan bilangan tu ada kelebihan lain. Contoh, sebut la ilaha illallah 100 kali, kelebihan dia mati dalam iman ke, tak kena malapetaka ke, itu fadilat yang belum dipastikan. Kalau sebut la ilaha illallah umum, memang Nabi suruh pun. Kalau kita pilih dalam hidup kita, kita nak baca hari-hari kita, saya nak baca la ilaha illallah sehari, saya letak target 200 kali. Okay, baca. Orang pun tanya, sebab apa 200 kali? Saya memang letak target lagu tu. Kalau dia jawab lagu tu okey. Tapi kalau tanya sebab apa 200 kali? Tok guru saya pesan, kalau 200 kali ni kena tahan JPJ polis tak nampak. Itu lagu lain. Benda-benda macam ni orang selalu. Sebab apa baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum masuk rumah? Sebab ada orang beritahu baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum masuk rumah ni, jin dalam rumah semua keluar. Jin jahat. Benda ni saya selalu dengar. Saya ingat ada seorang, saya belajar dengan Maulana Hadi, dia sebut jin dia nak sesatkan kita, dia sesatkan kita dengan ayat Quran. Dulu di Terengganu, saya tak tahu, mungkin belah utara pun ada mari ikut orang ni. Dia ni namakan diri dia Ustaz Jin. Dia namakan diri dia Ustaz Jin. Okay. Ni nak kena betul tempat duduk sedap cerita ni. Okay. Dia buat tour hampir semua daerah di Terengganu. Semua daerah. Nama dia Ustaz Jin. Kalau tak silap dia orang Melaka. Kalau dia tengok live mampu lah ni. Tak ada tauliah. Tak ada tauliah. Confirm tak ada tauliah kan? Dia tak mengajar di masjid surau. Dia sewa satu padang. Padang tu tempat dia berubat. Ramai orang datang. Dan dia akan mula berubat pukul 11 malam sampai pukul 2 pagi. Dia namakan dia Ustaz Jin. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun dia ada dia punya, orang kata apa, channel dia lah. Apa yang dia buat? Dia buat sembuhkan orang yang ada masalah gangguan. Benda tu bukan kita nak kata salah 100%. Okay. Cumanya dia sebut, dia kata, ni yang saya dengar dalam dia punya video lah. Dia kata kalau nak bagi jin keluar, orang kena rasuk apa semua, baca Qul Huwallah 3 kali, pegang ubun-ubun yang histeria tu, jin akan keluar dengan izin Allah. Dia sebut lagu tu. Lepas tu dia pun sebut, saya dapat amalan ni daripada jin yang saya keluarkan. Dia sebut lagu tu. Okay. Ijazah daripada jin yang dia keluarkan. Maknanya dia ada berubat satu pasien ni pesakit, dia berubat, jin tu
Biasalah dia berteriak apa-apa semua, dia tinggi suara, sehinggalah jin tu kata aku boleh keluar dengan syarat baca qul Allah 3 kali. Dia pun baca 3 kali, jin tu keluar. Lalu dia berubat orang lain, lepas pada tu dia guna kaedah tu. Okay. Saya tanya guru-guru kita, boleh tak beramal lagu tu? Dia kata itu ijazah pada jin, bukan ijazah pada Nabi. Walaupun jadi. Dah ramai orang ni dia berubat atas nama testimoni ni, agak ramai lah. Sebab apa baca ayat ni? Sebab saya test dah baca ayat ni waktu kawan tu tengah histeria, keluar jin. Jadi saya duk rasa ayat ni kemah. Okay. Walaupun baca qul Allah tu tak ada masalah pun. Umum lah qul Allah tu. Okay. Cuma dia telah mengkaifiatkan 3 kali. Sebab jin tu kata baca 4 kali tak keluar, kurang pun tak keluar. Jadi dia telah mengikut perintah jin, dia bukan mengikut perintah Allah dan Rasul. Dia mengikut perintah jin. Jadi jin telah memperbodohkan kita dalam keadaan kita duk rasa kita berpegang dengan Quran waktu tu. Itu tempat yang paling licik sekali. Padahal mungkin ia menjadi khadam kepada kawan tu. Sebab ada setengah-setengah orang yang ada khadam ni memang jin dia suruh dia berzikir. Ada setengah-setengah nama jin tu dia macam nama-nama Tuhan. Al-Wahhab, mungkin jin tu nama Wahhab. Panggil boleh 1000 kali. Dia tak sebut ya Wahhab, dia sebut Al-Wahhab, nama kawan tu. Boleh 1000 kali datang kawan tu. Okey, maknanya jin tu. Jadi nak sebut pada kita ini tempat belitan syaitan. Jadi kita nak kata apa amalan ni? Amalan seperti ni kita kata bid'ah. Umumnya. Secara umumnya dia bid'ah. Tapi kalau nak baca qul Allah tiap-tiap hari tanpa percaya apa ada fadilat, silakan, tak ada masalah. Sebab memang ada hadis pun Nabi mengiktiraf orang yang suka baca qul Allah ni. Kan, kalau tengok ada satu hadis Nabi SAW tanya ada satu orang lelaki, sahabat Nabi. Dia solat, lepas dia baca Fatihah dia akan baca qul huwallah setiap kali solat. Okay. Ataupun selepas daripada dia baca Fatihah, dia baca mana-mana surah, sebelum rokok dia baca qul Allah. Amalan sahabat tu. Dia buat tu sebelum Nabi beritahu apa-apa, dia tiba-tiba buat. Nabi tanya, sebab apa duk buat macam ni selalu? Solat sunat pun dia buat lagu tu, solat fardu pun dia buat lagu tu. Dia kata aku cinta dan aku sayang pada surah Fatihah ni. Nabi pun kata pada dia, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintanya kamu pada surah Fatihah sehingga kamu duk baca semua surah Fatihah ni menyebabkan kamu masuk syurga. Surah Al-Ikhlas. Bukan Al-Fatihah. Silap. Surah Al-Ikhlas. Maknanya setiap habis tu dia duk baca Al-Ikhlas. Nabi kata dia yang baca lagu tu menyebabkan dia masuk syurga. Okay. Tapi Nabi bukanlah kata apa, benda tu kita kata sebagai sunnah lah, sebab Nabi dah iktiraf. Nabi dah iktiraf benda tu. Okay. Dia tu duk buat sebelum Nabi suruh. Tapi dia tak percaya fadilat apa-apa pun. Cuma dia baca secara umum. Sebab tu benda ni nak kena bagi clear dulu. Ada orang dia suka baca surah tertentu tiap-tiap hari. Tanya sebab apa? Tak ada apa, tapi dia suka surah tu. Itu umum orang. Dia ada suka surah yang dia rasa senang, yang dia rasa sedap dengan surah tu, umum. Mana-mana orang. Yang jadi masalah, dia buat tu bila mana dia ada rasa something dengan benda tu. Contoh sebab apa baca surah ni? Sebab surah ni menyebabkan rumah saya jadi tak serabut. Lepas tu dia beri pada orang. Sebenarnya benda tu tak boleh beri pun dengan sebab dia umum. Sebab Quran, Tuhan suruh kita baca Quran, Nabi suruh kita baca Quran. Ayat mana yang kita nak kita baca. Tapi untuk kita khususkan tak boleh. Sebab tu dalam isu testimoni orang berubat ni, boleh tak macam ada orang dia kelaskan, okey ayat ni untuk sakit jantung, ayat ni darah tinggi, ayat ni kecil manis. Boleh tak buat pengelasan seperti itu, pengelasan ayat? Okay. Yang paling tepatnya tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita berubat dengan Quran ni dengan mana-mana ayat. Orang yang nak beri amalan tu ataupun nak sebut benda tu, dia kena bertanggungjawab. Saya buat ni kerana testimoni, bukan kerana hadis ke apa-apa benda. Yang jadi masalah ni orang awam, dia dengar ayat tu, dia duk ingat benda tu mesti ada dalam kitab hadis ke apa. Maknanya ada orang sakit lutut baca ayat wa idza batashtum jabbarin. Ayat famous ni. Orang sakit lutut Okay. Sebab apa jadi baik sakit lutut? Tak tahu, tapi duk baca ayat tu sakit lutut. Lutut jadi tak sakit.
Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kalau setakat baca umum tak ada masalah. Tapi bila mana dia dah nak bedak bagi ke orang, itu yang jadi masalah. Maknanya dia dah jadi pengkhususan. Kalau orang tanya pula dia, kalau baca ayat lain tak hilang ke sakit lutut? Tak boleh kena ayat ni je. Itu problem. Itu yang jadi masalah. Maknanya kalau nak baca ayat lain tak ada masalah. Benda tu dibenarkan. Nak baca ayat kahwin 4 tak apa kalau sakit lutut. Ada orang dia baca ayat perintah suruh kahwin 4, hilang sakit lutut dia. Ayat tu memang bangun, semua bangun. Saya ingat ada satu orang ruqyah, dia cakap dengan saya, mungkin ada bergurau kot. Okay. Dia ada seorang patient pesakit tu dia isteri dia. Lepas dia berubat, saya duduk ada dalam office tu lah di Kemaman. Lepas berubat apa semua, keluarlah pesakit dia keluar. Okay. Lepas tu saya pun tanya, apa benda masalah? Dia kata isteri dia ada gangguan sekian. Lepas tu ustaz tu beritahu pada saya, kawan saya, dia kata saya suruh suami dia selalu baca ruqyah, tapi rasanya dia tak baca kot. Dia hanya berharap pada ustaz yang datang merawatnya saja. Itu menyebabkan kadang-kadang dia punya gangguan tak hilang. Lepas tu ada kawan saya seorang, dia kata entah ajar dia ayat perintah kahwin 4, baca tengah kawan tu histeria. Kok hilang histeria kot. Saja dia main gurau tu. Isteri dia tengah histeria, dengar ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Hilang hantu tu, marah jangan kahwin lebih. Tak tahu. Maknanya hantu dengan emosi, kuat emosi lagi waktu tu. Okay. Ustaz ni nak bergurau pun jahat juga. Cuma nak beritahu pada kita, bacalah ayat mana tak ada masalah. Ayat apa-apa pun tiada masalah untuk kita berubat, tidak ada masalah. Nak baca berapa ribu kali pun silakan. Tapi yang jadi masalah, kita block orang, jangan baca ayat ni untuk sakit ni, kena baca ayat lain. Itu juga termasuk dalam bab menokok tambah dalam agama. Tak nak sebut, kena sebut benda ni sebab nak bagi orang clear. Okay. Dan dalam bab bid'ah ni itulah yang dimaksudkan, iaitu benda-benda yang disandarkan pada agama sahaja, tak lebih pada tu. Dan jangan tertukar dengan isu khilaf. Jangan tertukar dengan isu khilaf. Bila mana kita bahas benda khilaf, letak tepi. Yang bid'ah bab lain. Sebab tu dia tengok ada orang dia masih tukar lagi bab ni. Ada satu orang ustaz duduk pada kedudukan yang hebat dah, sebagai, ada orang panggil tuan guru dah pun. Tapi boleh lagi keluar hujah, dia kata tengok ni orang ni tak baca kunut Dia ingat dia seorang ahli syurga. Kita semua bid'ah ni ahli neraka. Siapa kata baca kunut bid'ah? Tak ada orang pun. Baru 2-3 hari baru duduk hari ni. Okey, cerita ni. Macam mana? Itu taraf orang yang dah ada level pendidikan boleh guna hujah tu, tak cerdik lah. Sebab tu saya ingat minggu lepas saya tak mari kuliah sebab ada kursus perkadiran fuqaha Buah Jakim di Kepala Batas. Okay. Jadi kursus tu dengan guru-guru takmir di seluruh zon utara ni lah. Jadi Perlis untuk tahun ni baru diundang lah pada waktu tu. Jadi saya pun pertama kali saya pun pergi. Okay. Ada guru takmir daripada Penang, daripada Perak, daripada Kedah. Ramailah guru takmir. Ada program dengan Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Fawah dengan Sahibu Samah Mufti pun ada. Okay. Jadi bila mana kita orang lepas selesai daftar dalam sesi taklimat tu, dia lantik satu orang pengulu bagi guru-guru takmir yang mari kursus ni. Okay. Jadi dia lantik, dia bagi jadual. Okay. Antara yang tentatif jadual tu ialah solat berjemaah sama dengan guru-guru takmir ni. Okay. Jadi dia nak lantik siapa yang akan jadi imam. Okay. Jadi sampai pada nak suruh solat subuh tu, dia pun tanya, dengan sebab Perlis baru pertama kali join ni, kita nak cari imam Perlis saja tu. Saja. Okay. Dia kata jadi saya nak mana-mana imam pada Perlis boleh jadi imam subuh. Tak ada masalah pun, kita lebih kurang 10 orang 12 orang guru takmir yang ada. Ada satu orang kat ustaz yang baru bertugas di Jaid. Okay. Jadi pengulu tu pun pesan, dia kena ingat ni Pulau Pinang ni bukan Perlis. Oh, dia sebut lagu tu. Tanya subuh. Kena ingat ni Pulau Pinang ni bukan Perlis kata. Jadi tolong buat cara ni lah. Maknanya maksud dia nak suruh buat cara tu. Saya kata kita semua geng Perlis ni kalau pergi negeri lain, kita tak akan buat macam di negeri ni. Sebab kita tahu setiap negeri tu ada had dan ada hududnya.
ada border dia. Okay. Jadi kita orang semua ni, kita orang tak pakat pun, cuma hari pertama salat subuh tu dia lantik lah imam daripada Perlis lah, ustaz yang bertugas di Jaib ni, baru bertugas, Ustaz Amir Ikhwan yang jadi imam. Okay. Dan Ustaz Amir Ikhwan memang baca kunut pun, cuma kebetulan hari tu dia macam berpakat, saya pun tak tahu. Yang turun duduk saf tamu tu semua geng Perlis, bukan geng lain. Kita kata dah kalau ada apa-apa kita akan cover hari ni. Okay. Cuma nak beritahu sentimen, saya duk fikir seorang. Program tu tuan-tuan, bukan program orang awam, program guru takmir. Tak sepatutnya guru takmir bercakap dengan cara tu. Sebab tu saya duk bercakap ni program guru takmir ke guru sentimen sebenarnya. Dia duk main sentimen, tapi bila mana slot dengan Sahibus Samahah tu ada banyak jugalah Dr. Mazhar bagi 2-3 poin tu. Dia kata masyarakat awam ni dia tak akan jadi pening kalau ustaz tak buat kalut. Kita rasa macam menang sesuatu bila mana dia sebut lagu tu. Geng-geng Perlis ni rasa macam gagah sikit hari tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia yang jadi kalut ni, isu bid'ah ni sebab golongan agamawan yang bercakap nak bagi benda tu panah. Benda tu tak panah pun sebenarnya. Simple saja. Sehingga orang jadi tertukar. Yang ni isu khilaf, yang ni bukan isu bid'ah. Sehingga ada orang nampak tidak berkunut, kunut itu ialah bid'ah. Siapa di kalangan para ulama yang sebut kunut tu bid'ah? Tak ada pun. Yang disebut adakah afdal kunut pada waktu subuh ataupun tidak. Hujah-hujahnya itu saja. Cuma saya nak sebut hari ini, kalau golongan agamawan pun boleh tertukar tempat medan nak bercakap, jadi tak mustahil lah orang awam pun akan nampak benda tu macam pandangan yang salah. Jadi benda tu kena clear. Bid'ah ni kena clear, bagi clear betul-betul. Apa maksud bid'ah yang sebenarnya? Okay. Bukan kita nak dapatkan kepastian bid'ah ni mesti kena satu saja. Kita iktiraf sebab benda tu dah disebut oleh para ulama, ada kumpulan yang menyatakan bid'ah tu ada dua. Tapi kalau kita belajar dan kita buat kajian, kita akan tengok ulama yang kata bid'ah tu dua. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah sayyi'ah ataupun dalalah. Lepas tu kumpulan kedua, ulama yang kedua dia kata bid'ah ni cuma satu, iaitu bid'ah dalalah, dan tidak ada bid'ah yang selain pada tu. Mereka yang kata bid'ah ni cuma satu, mereka sebut di sana ada juga perkara yang disebut sebagai masalih mursalah. Masalih mursalah ni apa dia? Bid'ah dalam bab bahasa. Dan kalau kita tengok definisi kumpulan yang kata bid'ah tu ada dua, dalam bab dia bahas bid'ah hasanah, dia punya definisi sama dengan masalih mursalah sebenarnya. Bagi orang yang nak buat tahqiq ataupun nak buat kajian, dia akan faham benda ni, dia akan nampak isu ni. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, kalau benda ni tak selesai, maka tak selesai. Saya kuliah di Padang Malau 2 hari lepas kuliah, nak bunyi jam pula. Apa bagi azan tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an حي على الصلاة
Okey, berkaitan dengan isu bid'ah ni. Saya kuliah di masjid Padang Malau. Lepas kuliah tu ada AJK ajak pergi makan. Kebetulan jumpa satu orang ni, dia orang Terengganu. Lama duduk di Perlis. Dia pesara tentera. Dia duduk cerita panjang lah. Banyaklah dia bercakap dengan saya tu. Saya memang tak bercakap banyak sebab dia nampak dia nak bercakap banyak lagi pada kita. Kita duduk kuliah letih dah, jadi dia ada second kuliah lepas pada tu. Kuliah AJK kepada penceramah pula. Tadi penceramah ada kuliah pada AJK. Dia orang Terengganu, dua orang tu orang Perlis lah, pengurusi apa semua. Kalau bukan orang Perlis pun orang-orang utara lah. Okay. Jadi dia cakap dengan saya sampai tu bab dia kata, "Saya ustaz dalam bab ibadah saya rasa saya dah selesai dah." Okey lah, saya kata kau dah selesai, nak buat apa lagi? Okay. Lepas tu dia tanya saya soalan. "Ustaz kalau balik Terengganu ustaz baca kunut ke tak?" Soalan klise betul orang Terengganu tanya. Saya kata saya baca kunut, tak ada masalah pun. Okay. Dia kata okey kalau ustaz baca. Dia bimbang kita tak baca. Tak tahulah, dia takut benar kita kalau kita tak baca. Okay. Saya sebenarnya dia tak tahu di Terengganu pun ada 2-3 tempat yang tak baca kunut. Dia duk nampak seluruh negeri tu. Saya pun tak tahu berapa bilangan masjid di Terengganu ni. Di Perlis ni ada 101 masjid ataupun 103 masjid seluruh negeri. Di Terengganu saya ingat di Kemaman tempat saya duduk tu, Kemaman untuk daerah Kemaman sahaja dah hampir 40 masjid dah. Kalau Pahang lagi banyak lah, termasuk RNR apa semua banyak lah. Okay. Dia ingat seluruh negeri tu buat dengan 1% saja kot. Okay. Padahal di sana sebab dia tak jumpa kot orang-orang yang tak baca kunut di Terengganu ni, tapi ramai pun sebenarnya tak baca. Imam tak baca ataupun tak mari sembahyang subuh terus lah. Itu dua keadaan. Tapi saya ingat benda-benda macam ni tak perlu. Dia kata dia selesai nak buat ibadah, tapi dia tanya tu macam tak selesai lagi. Okay. Saya kata kalau kita solat dengan mana-mana orang, sebab kalau tengok orang di Terengganu lah, kalau ada orang-orang Arab yang mari solat, dia tak tahu, dia orang-orang kita ni nampak orang Arab suruh jadi imam. Saya ada bawa satu orang syekh daripada Sana'a, daripada Yaman dulu. Orang nampak syekh, orang-orang Melayu kita nampak syekh, dia kata ustaz suruh dia jadi imam. Saya suruh dia jadi imam. Cuma saya tak sempat nak briefing ke syekh tu macam mana orang Melayu sembahyang subuh. Tak sempat. Dia tu pula profesor timbalan rektor Universiti Al-Imam, prof Ustaz Ad-Doktor. Dia solat, bismillah dia perlahan, kunut tak baca. Lepas tu selesai, wirid perlahan. Saya duk tunggu, kacau, mesti kena apa ni? Mesti kena, saya kata, mesti kena. Sebab saya jadi penterjemah dia. Masa tu kuliah maghrib, bukan kuliah subuh. Kalau kuliah subuh mungkin ada orang duk lena apa semua, dia tak aktif sangat. Ni waktu orang aktif lah. Waktu orang aktif tu. Okay. Jadi saya duk tunggu sebab kuliah syekh tu daripada pagi dan juga malam. Saya duk tunggu, pagi tak ada, lepas solat subuh tu tak ada orang tanya. Maghrib pun tak ada orang tanya. Okay. Saya duk tunggu sampai syekh tu balik dah. Balik KL dah. Sebab saya kuliah juga masjid tu. Takut-takut ada satu jemaah tanya, "Ustaz, satu syekh yang mari dulu tak baca kunut, macam mana solat subuh kita orang pun ni?" Tak ada. Tapi kalau orang Melayu buat, memang dia kalih nak tanya cepat. Kalau Arab buat, dia okey. Tak berani tanya. Maknanya saya tengok, tak tahulah sebab apa dia kena Arab kerap sikit mari kot. Baru dia tak tanya banyak. Okey. Tapi saya duk tengok, kalau orang tu orang yang ada kenamaan, orang yang ada kedudukan, kalau dia buat, tak kena apa-apa pun. Hatta saya pergi solat di Masjid Rusila, Masjid Tuan Guru Presiden, tak wirid kuat masjid tu. Masjid itu. Itu kawasan Presiden, tak wirid kuat. Dan tak ada orang petikai pun. Daripada dulu-dulu lagi. Tapi bila mana kita pergi ke masjid lain, masjid sebelah masjid kampung tu je pun. Rendang ke tu, kawasan Ru lah ke kawasan tu. Okay. Kalau kita tak wirid je, dia satu macam. Tapi kalau waktu kawan yang ada kedudukan buat, tak ada apa pula. Okay. Ini saya tengok macam double standard lah, satu something double standard. Mungkin sebab kawan tu besar, tapi dia boleh pula nak, orang kata apa, bersangka baik dengan kawan tu. Bila mana tanya, sebab apa tak pergi petikai? Pergi tanya Tok Guru duduk ada situ, sebab apa tak wirid kuat ni? Tetap berani, dia orang alim, dia mesti ada jawapan. Dah kita yang buat ni, kita orang bodoh, tak ada jawapan. Kadang-kadang kita jadi geram. Benda tu kadang-kadang dia tak boleh nak tolerant. Kalau benda tu boleh, saya ingat
Kalau di Jordan, di negara Arab, benda ni bagus. Saya solat, kita zaman belajar dulu solat, ada keadaan orang Melayu jadi imam baca kunut. Arab dia tak biasa baca kunut. Okay. Baca kunut apa semua. Lepas pada tu dia orang bersurai macam tak ada apa-apa. Jemaah yang dah tua tak ada sentimen di negara Arab ni. Tak ada dia tahan pelajar Melayu tu sebab apa baca kunut ni? Tak ada. Macam nak bergaduh pun tak ada. Lepas tu esok imam situ yang bertugas orang Arab sendiri dia tak baca kunut. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita nakkan suasana seperti tu. Orang nak buat dalam benda khilaf apa yang dia nak. Tak salah pun kalau dia nak stand. Okey, kita nak buat tak salah. Tapi kalau ada orang tersilap buat. Saya ingat dulu waktu saya mula-mula balik Jordan, kita terbiasa buat dengan cara orang Arab. Saya kalau jadi imam, saya perlahanlah bismillah. Hari pertama saya dijemput, baru balik seminggu kot. Lepas tu ada orang tahu kita belajar Timur Tengah, orang panggil kita kuliah. Okey. Saya jadi imam maghrib, jadi imam isyak, saya baca bismillah perlahan. Lepas pada tu ada satu orang tunjuk pada saya malam keesokannya. Dalam grup WhatsApp satu kumpulan, satu kampung tu, bising dia kata, ni AJK ambil imam mana ni tak baca bismillah. Bising. Tapi kalau orang-orang yang ada kedudukan dia boleh okey. Ni orang kata apa? Double standard. Saya pun tak tahu. Adakah masyarakat tak faham dalam isu ni? Apa yang jadi macam tu? Cuma yang saya tengok, yang mula-mula buat panas tu ialah ustaz yang mengajar di situ juga sebenarnya. Dia tak akan siap yang buat kacau tu. Tak akan. Ataupun tukang kebun mana-mana yang duk post dalam grup, ni imam sesat, tak ada. Ia melainkan ustaz yang bangkitkan tu. Sebab tu saya sangat bersetuju kalau orang kata yang buat kalut semua benda khilaf, bid'ah, sunnah, tak sunnah apa semua ni, dia bermula daripada orang yang duduk di meja kuliah juga sebenarnya yang duk buat. Hakikatnya masyarakat dia menunggu ilmu yang sahih, dia bukan menunggu sentimen. Tapi dengan sebab masyarakat ni memang betul-betul cetek ilmu, dia duk ingat sentimen tu pun ilmu dia pun ambil. Itu yang menjadi masalah. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, kalau kita nak baca bab bid'ah, saya anggap benda ni benda yang memang tak akan boleh selesai. Sampai bila-bila pun tak akan boleh selesai. Okey. Cuma nak sebut pada kita, jadilah orang yang kurang sentimen. Dan elakkanlah berurusan dengan orang yang banyak sentimen ni. Saya sangat-sangat, kalau ustaz yang banyak sentimen sangat-sangat tak bagus. Kita dengar tu macam kita nampak mentaliti, dia melahirkan mentaliti, cara berfikir seperti itu. Ini benda yang tak bagus. Sebab kalau kita tengok isu bid'ah dah jelas. Bid'ah ialah benda yang ditambah dalam agama. Benda yang luar pada agama tak dibilang sebagai bid'ah, melainkan bid'ah dari segi bahasa saja. Dan jangan tertukar dengan isu khilaf. Jangan tertukar dengan isu khilaf. Kalau benda tu kita tak buat, tengok dulu ia khilaf ke ataupun ianya hanyalah ianya betul bid'ah ke ataupun ianya hanyalah khilaf sahaja. Okey. Jadi kalau nak baca semua yang ada dalam ni dalam buku kita ni, Dr. Zaharuddin dia bawa semua dalil. Dalil kumpulan yang kata bid'ah hasanah macam mana, bid'ah sayyi'ah macam mana. Jadi saya ingat saya tak nak baca. Mungkin di Perlis ni dia dah biasa dengar, orang dah biasa dengar perbahasan ni. Okey. Cuma saya nak sebutnya bahawasanya negeri ni sudah berjaya menyebab, walaupun taklah semua orang faham, tapi kita boleh buat dengan cara yang kurang sentimen. Saya tak kata sentimen tu bersih dari Perlis ni. Ada juga orang yang pandang pelik lagi. Cuma dia tak sedahsyat di negeri-negeri lain lah. Dia tengok semacam sikit. Nak beritahu pada kita, isu bid'ah, kalau kita baca buku mana-mana pun dah kita kena tahu. Ibnu Jauzi yang kita baca ni, Talbih Iblis ni, dia bukanlah daripada aliran Salafi apa semua, bukan. Dia daripada aliran Asy'ariyah. Kita duk baca buku dia ni, buku kumpulan Asy'ariyah hakikatnya. Okay. Tapi dia bersama dalam isu ni dia jelas. Dalam isu ni dia jelas. Dalam isu bid'ah. Sebab ada orang dia kata kumpulan Asy'ariyah je yang terima bid'ah hasanah, bid'ah dalalah ni. Tak juga. Ibnu Jauzi ni Asy'ariyah dan dia terima bid'ah itu adalah satu saja. Dan yang lain tu dipanggil sebagai masalih mursalah, dan jangan tertukar. Sebab tu kalau orang nak buat amalan, solat sebelum makan, solat selepas makan, kita akan tentang, kita kata solat tu tak betul. Kalau doa sebelum makan, selepas makan okey lagi. Dia ada orang nak reka solat sebelum makan, solat selepas makan. Benda ni tak boleh. Jelas benda tu je. Sebab benda tu dah datang dalam bentuk yang sempurna dah. Okay. Jadi itulah yang disebut oleh penulis dan juga Dr. Zaharuddin Hafizahullah. Saya tak nak baca dalil-dalil je, cuma nak sebut pada kita dua kumpulan ulama ni ada,
Dan kita kena sedar, sampai bila benda ni akan selesai, dia tak akan selesai. Sebab sinilah tempat syaitan akan guna untuk porak-peranda, mengikut kepada intelektual satu orang tu. Kalau orang tu dia banyak belajar, dia dengar bab bid'ah, dia tak rasa terkejut sangat. Tapi kalau orang yang kurang belajar ataupun dia belajar pada satu aliran saja, dia mungkin akan melatah sikit dalam isu ni. Dan syaitan akan ambil peluang situ. Jadi elakkan diri kita jadi mangsa godaan syaitan. Sebab kitab kita ni talbih iblis, dia bukan nak bahas amalan ni sunnah tak sunnah, nak sebut kat mana iblis suka buat kita ni balah. Dekat tu, dekat perbahasan. Dan kita kena tahu, iblis ni dia bukan suka melaga-lagakan orang awam, iblis juga suka melaga-lagakan orang alim. Sebab tu kita akan tengok buku kita ni, kalau buku yang hitam yang Indonesia tu lagi dahsyat lah. Talbih iblis kepada orang yang pandai ilmu Quran, pandai ilmu hadis, pandai ilmu fiqh, satu persatu dia bahas. Cuma buku kita ni dia fokus kepada talbih iblis pada masyarakat awam sahaja. Jadi nak sebut pada kita, poin kita ialah elakkan perbalahan yang terlampau rencam sangat, terlampau rigid sangat sehingga boleh jadi tak bertegur siapa, sehingga boleh jadi putus silaturahim. Tapi terimalah dunia ini penuh dengan perbezaan pendapat. Itu benda yang kita kena tahu. Dunia ni penuh dengan perbezaan pendapat, dan kita tak boleh menjadikan satu masyarakat tu dia mesti satu pendapat. Tak akan boleh. Melainkan dia duduk kawasan tu dan dia raih kawasan tu. Tapi tanya bagi diri dia, dia prefer nak ambil yang macam ni. Dan benda tu kita tak boleh halang. Kita tak boleh nak setting orang. Kita akan wujudkan satu pemikiran, orang akan fikir cara ni je. Tak boleh. Itu hakikat yang kita kena sedar. Dan itu benda yang kita sebut sebagai membantutkan ilmu. Okay. Jadi saya kira bab yang ke-11 ni kita dah selesai lah. Okay. Untuk kuliah akan datang kita akan masuk bab yang ke-12. Bab 12 tu muka surat 105. Bersederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan khilaf. Okay. Bab 11 dia bahas sunnah dan bid'ah. Bab yang 12 ni dia bahas sunnah dan juga khilaf. Kita dah bahas dah sikit tadi tentang khilaf apa semua. Okay. Cuma nanti kita akan tengok apa lagi yang akan disebut oleh penulis. Jadi setakat tu jelah kot kita punya perbahasan pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.